Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Okey, hari ini saya nak kongsikan contoh-contoh soalan temuduga pegawai immigration KP19 ataupun KP29 atau KP41, mana yang berkaitan. Soalan tu adalah lebih kurang tapi apa yang saya nak ceritakan hari ini adalah lebih kepada KP19. Okey, sebelum ini saya dah keluarkan satu video berkaitan tips untuk menghadiri temuduga. Apa yang kamu patut buat, macam mana penampilan, akan datang macam mana, semua saya dah jelaskan dekat video sebelum ni. Kamu boleh tonton di video itu untuk mendapatkan sedikit tips menghadiri temuduga. Okey, untuk entry kali ini saya nak bercerita atau nak berkongsikan contoh-contoh soalan yang boleh ditanya dalam temuduga pegawai immigration grade KP19. Okey, seperti biasa sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe channel saya, like dan memberikan komen ke dalam video ini serta kongsikan kepada kawan-kawan anda supaya mereka juga terus mendapat info-info daripada saya. Okey, apabila dah masuk dalam bilik panel temuduga, selepas mereka akan memulakanlah, kebiasaannya akan memulakan sila perkenalkan latar belakang anda. Okey, itu adalah kebiasaan, memang majoriti lah panel akan tanya sila kenalkan latar belakang anda, sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Malaysia. Okey, terpulang kepada panel. Ada panel akan tanya dalam bahasa Inggeris macam saya. Untuk KP19 dan KP29 saya disoal dalam bahasa Inggeris. Latar belakang tu dalam bahasa Inggeris. Jadi kalau panel minta dalam bahasa Inggeris, jawab dalam bahasa Inggeris. Jangan guna bahasa Inggeris yang susah-susah, guna yang paling simple. Okey, kalau anda rasa anda tak confident untuk bercakap dalam bahasa Inggeris, guna bahasa Inggeris yang paling mudah untuk difahami. Tak perlu kamu nak memfikir lama-lama untuk memberitahu dalam bahasa Inggeris yang high level punya bahasa Inggeris. Just beritahu yang simple-simple pun sudah memadai. Okey, apabila panel mengatakan terangkan latar belakang anda, so anda perlulah memperkenalkan diri anda. Nama saya siapa, berasal dari mana, datang keluarga kamu, ibu bapa kamu, kerja apa, semua kamu kena ceritakan dalam memperkenalkan latar belakang. Kamu kena beritahu daripada mana, kampung mana, belajar sekolah mana, semua kamu bagi tahu. Okey. Seterusnya dari terangkan juga latar belakang akademik, iaitu apa kelulusan tertinggi kamu. Kalau kelulusan tertinggi kamu adalah STPM diploma, maklumlah kelulusan tinggi saya adalah STPM dan diploma. Belajar di mana, ambil kos apa, semua kamu kena explain. Sebab dalam resume tu ada. Okey, kalau kadang-kadang benda ni dalam resume memang kamu dah letak kelulusan, latar belakang semua, ibu bapa semua dah letak. Tetapi panel akan cuba mendengar daripada anda pula. Macam mana anda olah ayat tu. Okey, kalau panel setakat nak baca, okey dia boleh baca latar belakang ni. Tapi dia perlukan info yang lebih mendalam daripada kamu sendiri. Okey. Seterusnya adalah pengalaman kerja. Okey, apa pengalaman kerja sebelum ini? Ini masih dalam proses latar belakang. Apa pengalaman kerja? Mungkin kamu sebelum ni daripada swasta kepada kerajaan ataupun daripada kerajaan ke kerajaan. Tukar skim ke, tukar grade ke, naik pangkat ke apa. Kamu boleh bercerita latar belakang anda. Okey. Pengalaman kerja. Contoh kamu sebelum ni pernah bekerja di Jabatan Bomba. Kamu boleh ceritalah, saya sebelum ni bekerja di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia selama berapa tahun. Awak ceritalah apa yang pengalaman yang awak ada. And then selepas tu sumbangan anda kepada jabatan itu. Contoh kamu pernah bekerja di Jabatan Bomba. Apa sumbangan anda di Jabatan Bomba tu? Kamu kena cerita, saya pernah terlibat dalam misi bantuan banjir, mangsa banjir. Itu semua adalah satu poin yang kelebihan yang anda ada. Kamu boleh berceritakan apa sumbangan anda di tempat lama. Okey, aktiviti luar kamu. Okey, kamu mungkin pernah mewakili agensi kamu sebelum ini, atau mewakili kampung, atau mewakili sekolah di peringkat kebangsaan ke, dalam acara sukan atau mana-mana acara luar. Itu pun kamu boleh explain atau memaklumkan, sebab itu melibatkan latar belakang anda juga. Contoh, kamu pernah mewakili sukan sepak takraw peringkat daerah atau peringkat negeri bagi peringkat yang
tinggilah. Jadi kamu boleh maklum juga, mungkin di situ kamu ada kelebihan aktiviti luar. Seterusnya adalah kenapa kamu meng-apply kerja ini? Itu adalah soalan-soalan biasa kamu kena jawablah dalam perkenalkan diri itu. Apa tujuan kamu apply kerja ini? Okey, kebiasaan yang saya tahu, saya minat kerja uniform. Itu soalan, itu jawapan yang paling lazim lah. Tapi cuba you keluarkan satu jawapan yang menarik perhatian panel. Okey, lain daripada lain. Kenapa kamu nak apply kerja ni? Mungkin sebelum ni kamu kerja kerajaan tapi kamu masuk kerja ni, kenapa? Mesti ada sebab. Kamu kena bagi satu sebab atau beberapa sebab yang boleh menarik perhatian panel. Jangan cakap saya minat kerja immigration sebab uniform dia cantik. Sebab saya suka kerja beruniform. Banyak lagi kerja beruniform. Jadi kamu kena sediakan satu jawapan yang konkret untuk maklum kepada panel. Okey, kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan yang mungkin akan ditanya. Kamu kena bersiap sedia dengan nama-nama tokoh negara. Contoh nama-nama Bapa Kemerdekaan, nama Yang di-Pertuan Agong, nama Perdana Menteri, nama menteri-menteri yang berkaitan, contohnya Menteri Dalam Negeri, Ketua Setiausaha, nama Ketua Pengarah Immigration. Yang itu semua kamu kena ingat nama-nama tokoh-tokoh yang berkaitan. Mungkin dia akan tanya, siapakah Perdana Menteri yang keempat? Siapakah Perdana Menteri yang keenam? Dia akan tanya macam tu. Jadi kamu kena bersiap sedia. Ingat nama-nama ini semua. Nama kena ingatlah bersama dengan gelaran yang diberikan. Okey. Contoh, kata siapakah nama Menteri Dalam Negeri? Kamu janganlah kamu cakap Ali bin Abu. Jangan cakap macam tu. Kamu kena bagi tahu yang kalau dia ada datuk, yang berbahagia Datuk Ali bin Abu. Yang berbahagia Datuk Seri Ali bin Abu. Itu sepatutnya sebab dia ada pengkurniaan gelaran. Kita kena hormat benda tu. Jadi kamu pastikan ingat nama penuh mereka. Begitu juga dengan yang di-Pertuan Agong atau mana-mana nama-nama yang berkaitan. Seterusnya, apa itu tugas immigration? So kamu pergi dekat website Jabatan Immigration, kamu tengok apakah tugas-tugas Jabatan Immigration. Tugas-tugas Jabatan Immigration ada banyak. Jangan ingat tangkap parti, buat pasport. Tangkap parti, buat pasport, cop pasport. Tugas-tugas Jabatan Immigration ada banyak. Okey, saya boleh kongsikan salah satunya adalah berkaitan pengeluaran pasport, pengeluaran visa dan pas, pengeluaran pas expatriate, bahagian pekerja asing, bahagian penguatkuasaan, bahagian depot dan tahanan, dan macam-macam bahagian yang ada dalam immigration. Sebab dia banyak, immigration ni dia meluas, menjaga pintu masuk. Okey, itu adalah tugas-tugas immigration. Isu-isu parti. Okey. Lepas tu dia akan tanya Malaysia ada berapa jenis pintu masuk? Kita ada berapa jenis? Total pintu masuk lebih kurang dalam 150 lebih pintu masuk. Jenis tu ada 3 kategori. Udara, laut, darat. Udara, laut, darat. Dan kamu kena ingatlah beberapa pintu masuk udara, laut dan darat. Yang tersibuk mana? Kalau boleh bagi tahu yang sibuk. Contoh udara KLIA, darat Bangunan Sultan Iskandar, laut Pelabuhan Kelang atau Tanjung Pelepas. Kamu kena ingat nama-nama pintu-pintu masuk yang di under bawah kawalan Jabatan Immigration. Okey. Terusnya, baca visi, misi dan slogan Jabatan Immigration. Setiap agensi dia akan ada visi, dia ada misi, dia ada slogan, dia ada objektif. Okey. Baca dan ingat apa visi Jabatan Immigration, apa misi Jabatan Immigration, apa slogan Jabatan Immigration. Okey, kamu kena baca dan ingat benda-benda ini. Okey. Seterusnya, ini soalan yang saya pernah kena. Okey, ini adalah soalan yang saya pernah kena di Temuduga. Rukun negara. Kita selalu akan lupakan benda ini. Rukun negara. Rukun negara, apa yang soalan yang ditanya kepada saya? Okey. Prinsip jelaskan rukun negara. Okey, saya bacalah. Last minute saya baca 5 tu. Lepas tu sila jelaskan satu persatu. Okay, contoh, kepercayaan kepada Tuhan. Okey, you kena jelaskanlah. Okey, you kena jelaskan dengan confident. Saya pun tak ingat masa tu. Tapi saya jelaskan sebab benda tu adalah umum, terlampau umum, kepercayaan kepada Tuhan. Jadi kamu boleh explain. Maksud kepercayaan kepada Tuhan lah, kita sebagai manusia perlu mempercayai kepada Tuhan mengikut agama masing-masing. Kesetiaan kepada raja dan negara. Okey, kamu kena explain lah. Apa maksud kesetiaan kepada raja dan negara?
Jadi kamu kena explain negara Malaysia mempunyai sistem beraja. Kita sebagai rakyat Malaysia kena hormat taat setia kepada raja. Dan seterusnya lah. You kena ingat benda-benda tu semua itu adalah poin-poin atau markah-markah lebih yang kamu akan dapat di sana. Okey? Seterusnya dia akan tanya, okey, kamu berminat kerja immigration. Kamu tahu tak gaji kamu berapa? Mungkin kamu pernah cerita kamu sebelum ni kerja apa, gaji berapa kan? Mungkin dekat sini dia akan tanya, kamu tahu tak gaji sekarang kamu berapa? Kamu kena siap sedia gaji kamu berapa, tengok tangga gaji semua berapa. Macam mana kamu nak terima gaji ini kecil? Macam mana kamu nak arrangekan ni? Itu kemahiran kamu lah, pengurusan kewangan kamu kena beritahu lah. Okey, seterusnya isu-isu integriti. Okey, isu-isu integriti tu dia akan tanyalah baru-baru ni contoh kes pegawai immigration ditangkap ni apa pendapat anda? Okey, apa pendapat anda? Jadi kamu jelaskanlah apa pendapat kamu pasal isu-isu integriti yang ni. Seterusnya adalah kadang-kadang dia tanya sanggup tak awak kerja malam, kerja shift? Kalau sanggup cakap sanggup, kalau tak sanggup cakap tak sanggup. Dia akan tanya, sanggup tak awak kerja shift? Sanggup tak awak diantar ke Sabah? Sanggup tak anda diantar ke Kedah? Contoh kamu berasal daripada Sabah, sanggup tak kalau kami letakkan kamu di Kedah? So, kesanggupan kamu di situlah. Kalau sanggup cakap sanggup lah, kalau tak sanggup cakap saya tak sanggup. Kalau tak sanggup, kenapa tak sanggup? Kalau sanggup, kalau dia tanya kenapa kamu sanggup jauh ni, kamu ceritalah kenapa kamu sanggup. Benda-benda tu kamu kena elaborate jangan cakap sanggup. Okey, kenapa? Kalau ditanya kenapa sanggup, ada jawapan dia. Okey. Terusnya adalah isu-isu semasa, isu-isu semasa dalam hal-hal immigration. Banyakkan baca-baca laporan-laporan atau portal-portal Jabatan Immigration, Facebook Immigration, apa isu-isu semasa yang berlegar dalam negara. Tak semestinya immigration, isu-isu semasa lain pun boleh ditanya. Isu-isu lain, contoh sekarang ni apa isu yang sedang tengah orang kata tengah hangat di media sosial ataupun di media masa. Okey, itu adalah isu-isu semasa. Sebab dia orang tengok kamu alert tak dengan isu-isu semasa di sekeliling kamu. Okey? Seterusnya, okey, itu adalah salah satu contoh-contoh, salah sedikit contoh-contoh soalan yang kebiasaan ditanya dan pernah tanya dekat saya. Okay, lain pengalaman saya adalah jelaskan negara penduduk Islam terramai di dunia. Okay, itu contoh soalan yang saya dapat. Jelaskan contoh negara yang mempunyai penduduk Islam terramai di dunia. So, you kena standby. Itu soalan yang saya dapat. Okay, kalau kamu ada degree, contoh ada STPM ni, kamu mohon 19. Nanti kalau kamu dapat tawaran belajar, kamu akan pergi belajar tak? Benda tu semua kamu kena standby. Apa jawapan yang kamu nak jawab nanti? Okey? Yang paling penting, ini yang terakhir ni, yang paling penting, sila jawab dalam bahasa yang mereka tanya. Kalau bahasa Inggeris, jawab dalam bahasa Inggeris. Okey? Kalau bahasa Malaysia, jawab dengan bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia, sila gunakan bahasa Malaysia rasmi. Jangan menggunakan bahasa Malaysia mengikut negeri masing-masing. Kalau boleh, gunakan bahasa Malaysia rasmi yang standard kerajaan. Bahasa Malaysia Kuala Lumpur orang panggil. Jangan menggunakan dialek-dialek yang negeri-negeri tertentu supaya panel tak faham apa yang kamu cakap. Ada panel dia tak suka. So, gunakan bahasa Malaysia yang standard. Okey, dalam menjawab soalan, jangan menipu. Okey, jangan menipu panel. Kalau kamu rasa tak tahu soalan tu, maaf tuan, saya tidak pasti untuk soalan ini. Okey, yang penting, okey, lagi satu yang ini paling penting, kamu kena tahu latar belakang penemuduga. Datuk ke, tuan ke, Tan Sri ke, kamu kena ambil tahu siapa, apa pangkat dia, gelaran dia, itu amat penting sangat. Kalau di Tan Sri, mohon maaf Tan Sri, saya kurang pasti untuk ni. Minta maaf. Jangan cakap saya tak tahu. Jangan cakap saya tak tahu. Minta maaf, saya kurang pasti, saya tak dapat untuk menjawab soalan ni. Ataupun jangan bohong. Jangan bohong. Bohong tu jangan. Okey? Kadang-kadang bohong tu tengoklah bohong macam mana. Contoh, bas ada berapa roda? Bas ada 6 roda. Janganlah bohong.
cakap benda yang betul. Okey? Contoh tu soalan lah, kalau kamu tak tahu, cakap je sekali tak tahu. Jangan berbohong, jangan pandai-pandai berbohong. Okey? So itu sedikit sebanyak soalan-soalan yang biasa akan ditanya dalam temuduga pegawai immigration. Itu soalan-soalan yang pernah ditanya kepada saya dan anak-anak buah saya. Saya kongsikan di sini. Mungkin untuk anda, mungkin soalan dia akan berbeza. Okay, mungkin akan ada sedikit sebanyak soalan-soalan yang saya maksudkan tadi. Jadi, buat persediaan yang rapi sebelum menghadiri temuduga. Okey? Saya ucapkan semoga berjaya kepada para-para calon atau apa tu, kandidat yang telah terpilih untuk menghadiri temuduga. Okey, terima kasih daripada saya. Berjumpa lagi di next video. Bye-bye.